Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdullah wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan Imam, barisan yang tuan kuasa, tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita peluang untuk kita sama-sama hadir dalam majlis ilmu. Moga-moga tuan-tuan dengan kehadiran kita ini memberi manfaat yang banyak dalam kehidupan kita, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat. Menambahkan lagi kefahaman kita kepada din Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga tuan-tuan dengan ilmu yang kita ada ini, Allah bukakan kecintaan kita kepada amal salih dan kebenaran tu, dan kita cuba sedaya mungkin untuk ikhtiar untuk berubah, untuk menjadi lebih baik daripada yang baik. Moga-moga tuan-tuan iman kita juga bertambah dengan ilmu yang kita tambah, dan amal kita juga bertambah dengan ilmu dan iman kita. Tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita berkaitan dengan hadis-hadis ghaib. Kita tengok malam ni satu hadis yang berkaitan dengan kehidupan di syurga. Daripada Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik, dia kata bahawasanya Nabi SAW telah pun bersabda. Anas bin Malik ni tuan-tuan, saya selalu cerita kepada tuan-tuan kerana dia ni salah seorang budak kanak-kanak yang hidup dalam didikan Nabi. Kata Anas bin Malik bin Nadar, dan dia ni Bani Najjar. Sampai macam Nabi tuan-tuan di Madinah, mak dia berjumpa dengan Nabi dan seolah macam nak hadiahkan Anas bin Malik itu kepada Nabi menjadi khadam. Siapa nama mak Anas bin Malik? Siapa nama? Hadiah masih ada. Mak Anas bin Malik. Saya selalu sebut Anas bin Malik bin Nadar, dan saya suka cerita tentang mak dia, saya sebut tok dia. Yang kisah Anas bin Malik sangat hebat tuan-tuan, salah seorang sahabat budak kanak-kanak yang hidup dengan Nabi sehinggalah Nabi wafat, dan dialah antara orang yang menyambut jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik ni. Cumanya tuan-tuan, siapa nama mak dia? Siapa nama mak dia? Tuan-tuan, ingat alik tuan-tuan, ingat alik. Siapa nama mak Anas bin Malik? Ni kalau Siti Hajar. Ni hadiah, kalau hadiah ni kalau betul ni saya bagi belanja kambing lah. Kambing golek minggu depan. Siapa tuan-tuan? Nama dia? Ummu Sulaim. Tengok telefon. Saya bagi jugalah pasal apa nama ikhtiar tu. Saya bagi hadiah.
Dia guna apa, tali hayat. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dia Islam, kemudian Pak Anas tu Malik bin Nadar ni tak Islam. Akhirnya dia mati kafir. Seorang yang sangat hebat tuan-tuan, Anas bin Malik ni, dia antara orang antara sahabat yang mati, antara sahabat yang terakhir mati di Basrah, dan dia usia dia Allah izinkan 103 tahun. Umur dia. Umur Anas bin Malik 103 tahun, dan dia ada anak 106 orang. Dengan tanya bini berapa orang isteri dia, sebab saya duk baca-baca tu tak jumpa dia sebut berapa orang isteri, tapi anak dia 106 orang atas keberkatan doa Nabi yang Nabi doakan semasa mak dia pergi bagi kat dia. Anas bin Malik ni mak dia serah kat Nabi, dia pegang kepala, usap kepala Nabi sambil Nabi berdoa, ya Allah, ya Allah berkatilah banyakkanlah harta dan anaknya. Nabi sebut, ya Allah banyaklah harta dan anaknya, berkatilah hidup dia, dan masukkanlah dia dalam syurga. Masukkanlah dia dalam syurga. 2 kali Nabi sebut dalam doa tu. Allah makbulkan dia tuan-tuan, sehingga kan Allah panjangkan usia dia sampai 103 tahun. Allah makbulkan doa Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, antara usia dia tuan-tuan, usia dia walaupun ada yang kata dia hidup 99 tahun, ada yang kata umur dia 99 tahun, tapi nak habaq atau keberkatan hidup dia tu, sehingga kan dia antara sahabat yang terbanyak hafal hadis. 2286 buah hadis yang dia hafal. Maknanya usia dia tu, dia masuk pun dah masuk muda, tak lewat mana umur dia. Jadi dia masuk Islam tu daripada muda. Kemudian dia hidup di zaman Nabi pun sejak umur dia 10 tahun Nabi sampai di Madinah. Kehidupan dia tu penuh berkat, sehingga kan dia menghafal 2286 buah hadis sepanjang tu. Walaupun ada juga yang kata 2236 buah hadis. Ni yang diriwayatkan oleh yang diceritakan kepada kita berkaitan dengan umur Anas bin Malik bin Nadar ni. Tuan-tuan, maksudnya panjang umur dia dan berkat sungguh hidup dia. Sampai 2286 buah hadis ni, kita satu hadis pun nama amal niat pun berapa tahun tak habis-habis hafal lagi. Doa makan pun terlupa kadang. Nak bismillah tu, maksudnya bismillah tu pun terlupa. Doa makan tu bismillah ni. Bismillah bukan doa panjang, bismillah pun kadang-kadang terlupa, pisuap terus ya. Tu baru doa makan, untuk nak makan tu. Jadi tuan-tuan, Anas bin Malik sebut apa tuan-tuan? Dia kata, bila dia ceritakan Nabi SAW bersabda, inna fil jannati lasuqan, sesungguhnya Nabi sebut dalam syurga itu ada pasar, ada market. Ni menarik ni tuan-tuan. Ada market. Ya'tunaha kulla Jumaah. Dan setiap kali hari Jumaat, penghuni syurga ni akan pergi ke market. Setiap hari Jumaat. Maknanya tuan-tuan di sini, hari Jumaat saja geng-geng yang duduk dalam syurga tu akan pergi ke nat. Tapi kita pergi nat lah, ke nat. Pergi ke market, pergi ke pasar. Beli apa? Hadis tak cerita. Kita kena tahu ada buah lima ni dekat nak tahun baru Cina ni ada kot buah lima Mandarin. Kita yang fikir lagi. Kita contoh pasal ada pasar ya dulu. Maknanya tuan-tuan, di syurga ada pasar. Ada pasar. Maknanya tuan-tuan, kehidupan di syurga ni dia nak menggambarkan apa yang manusia di dunia ni minat, Allah sediakan di sana. Yang membezakan dia ialah apa dia? Yang membezakan dia ialah di sana kekal, di sini tak kekal. Dan kita tak boleh gambarkan suasana di sana tu, pasar sana, adakah sama dengan pasar di sini? Nat di sana sama tak dengan nat di sini?
Market di sana ada tak sama dengan market di sini? Berlemuh ke tak berlemuh? Ada orang jual daging, ada orang jual sayur-sayur, ada orang jual buah-buahan, ada orang jual ikan apa semua. Ada ke tak ada? Kena cari. Ada hadis cerita benda-benda tu. Tapi nak habaq secara umumnya di syurga itu adanya nat. Nat hari apa? Jatuh hari Jumaat. Lepas tu Ustaz, Jumaat tak sabuk dengan Jumaat nak solat. Sana tidak ada solat. Nat di sana tak ada solat. Nat pula. Jumaat di sana tidak ada solat. Nak abang apa? Di sana tu tidak ada taklif, tidak ada bebanan beragama. Tak ada solat dah. Kemudian fatahubbu rihus samaa fatahubbu rihus syamali fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim. Kemudian masa depa duk pi di nak tu tuan-tuan, di pasar tu, angin tu dia sebut di arah utara. Arah utara, angin duk tiup. Mungkin angin sepoi-sepoi bahasa ke apa kita tak tahu. Angin duk tiup, tiup kena muka dengan baju depa. Wujuhihim wa thiyabihim. Kena muka dan baju depa. Angin tu. Lah ni tuan-tuan, lah ni kita ni musim sejuk. Musim sejuk lah walaupun panas. Angin tu, angin pagi tu. Musim timur. Fayazdaduna husnan wa jamalan. Angin duk tiup kena muka, kena baju depa tu tuan-tuan. Dia angin yang tiup tu dia bertambah kebaikan dan wajamalan dan kecantikan depa. Tu dalam duk pipi market apa semua tu tuan-tuan. Muka duk kena angin ni, kalau kita ni angin kalau pi tengah hari sikit dia hangat lit-lit ni muka ni tu berasa tak tahan lah. Tapi angin yang ada dalam syurga tu arah utara yang mai tu, bila dia tiup tuan-tuan, nampak berseri muka. Nampak duk kuih elok je. Tuan-tuan, maknanya ada angin di sana. Ada angin yang bertiup. Ada angin yang bertiup. Nak abang tak? Sana ada angin. Di syurga tu ada angin. Dan angin tu pula dia bawa mai wangi-wangian. Kita sini tuan-tuan lalu tempat lungguk sampah tak wangi dah. Tempat lungguk sampah tak wangi dah, lalu lori sampah tak wangi, tu nak pinat. Nak pinat pun tuan-tuan, kalau angin mai mana dah bau apa, melainkan bau dia bawa mai bau-bau yang dia bawa tu. Kalau wangi-wangilah, kalau busuk pun busuklah. Tapi ni angin ni dia bawa mai wangi-wangian, sampaikan muka yang kena angin tu jadi elok, jadi segak, jadi cantik. Pakaian pun duk kuih elok, duk kuih cantik. Tuan-tuan nampak tu, yang nak abang atau keindahan syurga tu sampai ke tahap tu. Nikmat yang penghuni syurga dapat tu bukan dia dapat saja pinat, tapi dia dapat lagi tambahan nikmat apa? Muka dia duk kuih cantik. Tak payah guna apa nama kosmetik ke apa kan, tak payah guna. Memang kuih cantik. Tuan-tuan. Dia segak. Nak abang tahu segak tu, tak tahu nak abang segak macam mana. Duk kuih elok. Tak ada hadiah lah tu. Tuan-tuan, itu gambaran yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada kita ni. Suasana syurga tu, suasana ahli syurga yang pi ke nat, yang pi ke pasar, duk nampak kuih elok apabila ditiup angin. Angin yang ditiup tu pula angin yang ada hembusan wangian tu. Demai dari arah utara yang wangi. Nak abang kata sini apa tuan-tuan? Di sana ada arah. Kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu. Dia sebut arah utara. Angin tu pula main dengan wangi-wangian. Dengan wangian tu tuan-tuan menambahkan kecantikan dan keelokan ahli syurga yang pi kena tu. Seorang macam mana? Manusia tu sama lah. Kau tu kita kena masuk. Kena pakai masuk tu.
fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan. Maka apabila dia balik dah pi market ni, dia tak cerita kata depa beli apa. Dia pi market ni, dia pi nak ni, dia tak cerita sini depa gentiang buat balik apa. Tak cerita depa beli apa. Dia cuma habaq kata di syurga ada market, ada nak, ada pasar. Pasar tu bila beroperasi, operasi dia hari Jumaat. Operasi dah hari Jumaat. Dah depa apa semua pi semua tuan-tuan. Bila dia balik saya tuan-tuan, bila depa kembali berahli keluarga depa, wa qadizdadu husnan wa jamalan, didapati bertambah kebaikan, bertambah keelokan dan bertambah kecantikan. Siapa dia? Ahli keluarga dia. Tuan-tuan, tu yang kata di syurga ni dia beza. Nikmat yang kita dapat tu ditambah lagi. Kita tu segak dah, kita semua segak tuan-tuan di sana tu. Dalam syurga, ahli syurga semua segak-segak. Kena angin dia, kena angin yang tiup dengan hembusan wangian tu pun kita dah duk kuih segak. Duk kuih segak. Sopa makan pil hormon ke apa tu. Kan orang nak bagi cantik badan, tak mau bagi bulu rumah naik. Tuan-tuan tengok kalau geng-geng hak pondan hak nak bagi licin tuan-tuan, makan hormon, ubat. Makan hormon, bentuk badan pun jadi semua perempuan bulu rumah ni tak ada luruhnya habis. Licin. Jadi nak jadi gebu ke tak gebu. Tu dulu. Tuan-tuan, dia ada ubat. Ada ubat. Ada ubat. Tapi terpelik ke yang badan sadu pun nak buat pondan, dia kata ram. Saya tengok baru ni kawan saya hantar mai satu video. Badan punya sadu ni, sadu lah badan sadu. Tapi dia buat menari-menari sampai darah. Saya kata apalah yang pergi jadi begitu. Dah badan sadu dah pergi menari sampai pondan buat apa? Buatlah sebuah jantan. Tak padan dengan badan sadu dia pergi menari sampai pondan. No? Kita tak tegur pun. Gerak juga tengok lah. Aduh Allah. Biar badan sadu tu watak pun watak sadu lah. Watak hero. Ni badan sadu, bunyi tikus dia dapat lari dah dia. Margah tingkap. Itulah tuan-tuan, nikmat di syurga tuan-tuan tidak sama sebagaimana nikmat kita di dunia. Contoh tuan-tuan, nikmat kesihatan kita di masa muda. Oh, muda ni tuan-tuan. Dia akan hilang bila-bila masa. Orang yang hidup di zaman muda ni satu hari akan hilang. Akan hilang nikmat zaman muda tu, dah hilang. Nikmat sihat pun dah kuat duk berasa dah. Sakit lutut, makan lebih tak boleh, makan salah pun, makan silap tak boleh. Sabar tak boleh. Nikmat tu, nikmat yang kita di dunia tu, benda tu duk kuat hilang. Dulu makan buah durian 2-3 biji boleh, mai tua-tua serulah pun gagah habis. Nak lajak tak boleh. Nak lajak buah durian tu teringgi lah lepak hang dulu ni. Ataupun Tok Wan hang dulu ni, kalau buah durian ni dia hadap sejarah. Contohlah. Boleh makan sampai 3-4 biji. Mela ni. Nak makan serulah pun dia gagah. Pasal apa? Takut penyakit. Nikmat tu dah hilang. Nikmat tu dah hilang. Dulu handsome. Lah handsome juga. Nampak comel. Tok-tok ni dah nampak comel, tak handsome. Dia nampak comel. Tuan-tuan. Dulu rambut penuh. Mai kuat-kuat kita bomak, kita dah rambut kuat kurang. Saya pun tuan-tuan dah ada dah ni. Jarang-jarang duk sikat-sikat rambut, nampak cahaya dia tikam tu. Tikam mata rambut. Nampak kulit tuan-tuan. Duk sembang dengan kawan ni, duk sembang dengan Pak Said. Dia kata kalau jarang di belakang, tu orang hak fikir sejarah. Dia kata. Kalau hak yang di depan, tu jenis ahli sains, fikir masa depan. Tengah lah, tangi lah. Saya kata saya dua-dua. Saya dua-dua. Tak tahulah jadi apa. Tu dia. Jadi tuan-tuan, benda-benda tu tuan-tuan.
Benda-benda tu tuan-tuan, dia hanyalah nikmat yang kita kecapi sementara berbanding dengan kita mengecapi nikmat di syurga yang kekal dan dia akan bertambah dari masa ke semasa. Dari masa ke semasa. Dan kita tidak akan merasai suasana tua di syurga. Kita sentiasa muda. Kita sentiasa muda. Sentiasa kacak. Di dunia ni kita umur tu dalam era 30-an aku era muda lah. Ada. Di sana tidak ada tua. Di sana tidak ada tua sebab mana Nabi bergurau melawak dengan seorang wanita tua, dia kata orang tua tak masuk syurga. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Maka dia kata ke ahli keluarga dia, demi Allah semakin bertambah elok dan cantik hampa ni. Bila dia balik pi ke rumah dia tengok ahli keluarga tu, ahli keluarga dia dalam rumah dia tu di syurga tu, dia tengok, ya Allah, wallahi demi Allah, hampa ni ku tengok tadi segak dah, balik mai duk kuih segak. Tu tuan-tuan, tadi keluar pinat tu segak dengan segak balik daripada nak duk kuih segak sampai dia kata wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Demi Allah bertambah segak hampa ni. Fayaqulun wa antum wallahi, dan hang juga demi Allah laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Demi Allah hang pun segak juga, hang pun tambah elok juga, balik berenat tak berlemuh pun. Kalau kita sini tuan-tuan pergi nak 2 jam sejam tuan-tuan dengan peluh habis tuan-tuan. Kalau duk sembuk punya esen tadi tu, balik nak tu berlemuh tak segak dah, dengan busuk peluh, dengan baju basah peluh apa semua. Tapi ahli syurga balik daripada nat pun tuan-tuan semakin segak. Ahli syurga, ahli rumah dia pun yang duduk dalam syurga, dia balik main tengok pun semakin segak, semakin elok. Tu nikmat yang Allah bagi kepada kita dalam syurga. Nikmat yang Allah janjikan kepada hamba-hamba dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang macam tu tidak ada taranya di dunia ni. Tak boleh buat banding, tak boleh buat bandingan. Macam mana keindahan, keseronokan, kecantikan yang ada pada ahli syurga tu semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Kita tuan-tuan muda mungkin segak, kecil, anak kecil mungkin comel, duk kuih besar, kuih segak, duk kuih berumur kurang dah kan. Dia dah mula nak apa, orang kata apa, nak mula jatuh semua ni, dah mula apa gelembiak dah mula dah ni. Tangan pun kalau angkat, kalau yang sadu-sadu pun dia dah mula gelebeh. Tuan-tuan, itu realiti yang kita hadapi. Itu realiti yang kita hadapi di dunia ni. Tapi di syurga tuan-tuan, hakikat dia sepanjang masa kita sentiasa muda, sentiasa segak, duk tambah. Jadi tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di sini tuan-tuan saya nak sebut bahawa kita tak tahu hakikat yang disebut dalam syurga tu, walaupun nama-nama dan istilah tu hampir sama ataupun sama dengan di dunia. Contoh macam dia sebut tadi, apa dia? Nat ataupun pasar. Kita tak tahu suasana pasar yang sebenar macam mana di syurga tu. Suasana tu kita tak tahu. Adakah macam kita ataupun lagi cantik macam kita? Dan yang kata muda tu, muda macam mana? Hakikat muda tu
Adakah muda macam mana muda yang kita faham umur 30-an macam kita ni? Ataupun lebih pada tu? Macam mana kehidupan yang kata muda tu dan tak tua-tua tu? Tuan-tuan. Dan di sini juga tuan-tuan, bila pada hadis ni dia sebut berkaitan dengan hari. Adakah hari di sana tu macam mana hari kita di sini? Ada tak Senayan? Isnin. Ada tak Selasa? Ada tak Rabu? Cuma hadis ni menyebut hari Jumaat. Adakah seminggu juga? 7 hari juga dalam seminggu? Ataupun ada tak urutan-urutan tu di syurga? Ia juga tidak sama macam mana kita di sini. Sekiranya ada pun tak akan sama. Takkan sama. Sama juga tuan-tuan dengan angin yang dikatakan bertiup tu, bertiup arah utara. Yang angin tu mai wangi ya. Kita tuan-tuan kalau malam wangi terlari. Ni otak orang Melayu kita, otak orang Melayu ni dia angin dia, oi dia tahu. Nak wangi pelik ni jalan ni. Hei. Tanya pula malam apa ni? Malam Jumaat dadang ketak kaki. Tu fahaman kita tu karut sungguh. Karut. Tu yang kita nak kena buang supaya kita tak jadi manusia yang karut. Tu yang khutbah dah sebut tu, khutbah Jumaat tu dah sebut tu. Yang tak percaya pada karut marut tu. Nak mencerdikkan akal. Projek mencerdikkan akal. Bau buah limau. Tanya Pak tak, pasal takut kot dia pergi semok. Pak ni dia rajin, orang yang rajin pesah lah. Dia kalau kita minta tolong dia cepat. Cuma bau tu nak jawab tak boleh lah, tak arti lah. Jadi tuan-tuan, ada 3 benda yang kita boleh dapat daripada hadis ni. Satunya, hakikat sebenar nama-nama yang sama itu mungkinkah ada persamaan ataupun tidak ada persamaan. Yang pertama, hakikatnya tak samalah. Kita kalau sama tak ada nikmat lah. Kalau pinat sama dengan nat di dunia, tidak ada nikmat lah kita tu. Sudah pastilah Allah akan tinggikan lagi nikmat tu, suasana tu lagi rasa seronok. Dengan hari-hari yang ada, adakah sama? Situ. Yang ketiga, ada angin yang ditiup. Maksudnya ada angin di syurga tu. Dan usia manusia tu, yang kata muda tu macam mana, yang kata muda tu macam mana yang kita muda. Dan keelokan, kecantikan tu macam mana, semakin cantik tu macam mana. Yang tu semua hakikat yang ada di syurga, yang kita sendiri tak akan tahu sampai bila-bila. Sehinggalah kita nanti dibangkitkan, Allah izinkan tuan-tuan dengan rahmat Allah, belas kasihan Allah. Kita doa supaya kita juga termasuk dalam golongan orang yang Allah kasih, orang yang Allah redha, orang yang Allah letakkan dalam golongan hamba-hamba dia yang salih dan ditempatkan dalam syurga dia, baru kita merasai nikmat tu. Jadi tuan-tuan, untuk malam ni saya rasa cukup sekadarnya dengan hadis yang pendek ni. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.